Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini, kami meneruskan liputan COVID-19 kami baik dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan juga penularan wabak COVID-19 ini. Ia memberikan pelbagai cabaran yang unik kepada kita yang tidak pernah melalui situasi sebegini sebelum ini. Bukan sahaja rakyat Malaysia, malah di serata dunia, kita perlu lebih bijak untuk merancang pergerakan kita. Kita juga perlu lebih mahir dan bijak merancang keuangan kita dalam tempoh yang serba tidak tentu ini. Dan ramai yang bertanyakan antaranya inisiatif yang diambil oleh kerajaan seperti moratorium ataupun penangguhan bayaran pinjaman yang dibenarkan selama 6 bulan. Adakah anda patut mengambilnya ataupun minta untuk dikecualikan? Bergantung kepada kumpulan yang kita rujukkan berkenaan dengan soalan ini, tapi saya mahu berbincang dengan penasihat keuangan Syamsuddin Abdul Kadir yang menyertai kami di atas talian sekarang, di talian sekarang. Cik Syamsuddin, terima kasih kerana bercakap bersama dengan kami. Pertama sekali, moratorium pembayaran semula pinjaman ini, iaitu boleh kita tangguhkan selama 6 bulan pinjaman kereta, pinjaman rumah. Ada yang bertanya, kalau saya tidak terkesan buat dari segi keuangan, adakah saya patut mengambilnya? Jadi siapa yang patut mengambilnya dan siapa yang tidak patut ataupun tidak perlu mengambilnya pada ketika ini? Okey, baik. Apabila disebut moratorium ni, yang patut ambil adalah orang yang mendapat kesan. Mendapat kesan maksudnya sejak daripada 18 Mac hari itu ataupun sebelumnya, contohnya gajinya tak dibayar untuk bulan Mac. Ya? Bagi siapa yang mendapat kesan daripada penularan wabak ini, mereka patut ambil moratorium. Itu satu. Maksudnya gaji dia dah terjejas, sama ada dapat ataupun mendapat sebahagian ataupun tak dapat langsung. Keduanya adalah orang yang gaji dapat tapi dia tidak mempunyai simpanan, ya, sebab kita tak tahu berapa lama wabak ini akan berterusan, ya. Jadi dan mungkin setakat ini tempat syarikat kita bekerja masih membayar gaji, cuma kita tak pasti selepas ini. Jadi bagi yang tidak ada duit simpanan juga patut ambil. Tapi bagi siapa yang ada duit simpanan 6 bulan, duit simpanan gaji, ya, maknanya menyamai 6 bulan gaji, dan tidak mempunyai hutang yang tertunggak dan sebagainya, mereka memang sepatutnya ambil. Dan bagi staf kerajaan pula yang mana ada ambil pembiayaan dengan bank, jika yang ada, sebab gaji kita insya-Allah tak terusik sepanjang proses penularan wabak ini, dan jika kita dah ada simpanan 3 bulan gaji, kita tak sebaiknya kita ada pilihan untuk ambil ataupun tidak ambil, ya. Tapi kalau kita ambil pun duit tu kita jangan gunakan untuk gaya hidup kita, tapi kita buat simpanan untuk menghadapi selepas wabak ini berakhir. Ekonomi Malaysia dan dunia terkesan akibat penularan COVID-19. Tadi Encik Syamsuddin ada sebut bahawa kita tidak tahu bila wabak ini akan berakhir. Tidak siapa tahu setakat ini. Tetapi ekonomi Malaysia dan juga negara-negara di serata dunia terkesan sehingga ramai pakar ekonomi yang menjangka kemelesetan atau recession akan berlaku di seluruh dunia selepas ini, malah dalam tahun ini. Jadi apa yang orang biasa seperti kita, golongan M40, B40, apa yang boleh kita lakukan dari segi keuangan untuk menyediakan diri dari sekarang dan meminimalkan impaknya nanti? Okey, perkara pertama yang perlu kita elakkan selepas berlaku penularan wabak ini adalah menambah hutang baru, ya. Elakkan mengambil hutang baru dalam tempoh lebih kurang setahun daripada sekarang. Elakkan mengambil hutang baru. Yang keduanya, jika kita ada hutang seperti kad kredit yang tidak ada penangguhan tetapi kita boleh restructure balik hutang itu, seeloknya kita berudia dengan bank untuk restructurekan balik hutang itu. Sebab hutang kad kredit ni secara puratanya charge-nya adalah 18%, iaitu kos itu akan jadi 1 kali ganda setiap 4 tahun. Jadi itu yang perlu kita elakkan dan kurangkan kos gaya hidup, ya. Gaya hidup dengan sara adalah dua benda yang berbeza. Contohnya, sara hidup membeli sebuah handphone yang berharga RM400 yang sudah dilengkapi dengan WhatsApp dan sebagainya, itu sara hidup. Membeli telefon yang RM1,000, RM2,000, RM3,000, itu gaya hidup untuk golongan terutamanya B40 dengan M40. Jadi benda-benda yang gaya itu kita kurangkan, sebab kita tak pasti lagi sejauh mana kesan dari segi gaji kita ni, terutama yang bekerja swasta yang tidak dapat menentukan. Contoh kita, kalau kita rasa kita tak pasti bulan depan ataupun 3 bulan lagi syarikat kita masih wujud tak di Malaysia ni, ya. Jadi kalau yang rasa akan menerima kesan tu, sebaik-baiknya kita gunakan masa kesempatan ini untuk
tambahkan simpanan kita biar sekurang-kurangnya menyamai 6 bulan gaji. Jadi iklim ekonomi sebegini sekarang memerlukan kita berjimat cermat dan pandai menguruskan wang. Tetapi kalau kita panik dan terlampau berjimat juga, ekonomi negara boleh lebih terkesan lagi kerana rakyat tidak mahu berbelanja, takut untuk berbelanja. Itu pun kita tidak mahukan. Jadi bagaimana kita berkhemah dengan keuangan tetapi tidak sampai ke tahap yang panik sehingga kita juga boleh menyumbang secara tidak sedar kepada perencatan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, seperti mana kita tahu, untuk memastikan ekonomi negara kita teguh, tetap dan sebagainya, mesti ada proses. Semua kena memainkan peranan ekosistem dia lah. Kalau tak ada orang belanja, peniaga akan lingkup bisnes. Apabila lingkup bisnes, banyak peluang-peluang pekerjaan akan tiada di pasaran. Dan banyak orang akan jadi penjenayah, pencuri dan sebagainya. Jadi kita secara asas berbelanja kita teruskan, cumanya kita dah kurangkan yang gaya hidup saja. Yang sara hidup kita ada. Kalau kita sebelum ni minum kopi yang harga RM14, RM12, kita downgrade. Semuanya kita downgrade saja. Bukannya kita menghentikan. Ya, kita downgrade daripada yang kos yang tinggi kepada yang lebih rendah. Jenis beras yang kita makan, kita tengok kalau kita dah duduk di kategori yang sederhana, kita boleh kekalkan yang itu, ya. Dan apabila kita panik, ini akan menyebabkan kita banyak membeli barang yang tak perlu, ya. Jadi sebenarnya kita masih meneruskan cara yang hampir sama, cuma kita mengurangkan kos-kos gaya hidup saja. Ya, buat masa lebih kurang setahun daripada sekarang, kita kurangkan. Itu saja, bukannya kita hentikan. Selepas pengakhiran wabak COVID-19 ni, Syamsuddin, jika kita seperti orang biasa, bagaimana kita mahu tahu, okey, sekarang ini kita sudah boleh berbelanja kembali seperti biasa dengan gaya hidupnya dan sebagainya. Bila kita boleh tahu di manakah titik perubahan itu, di mana kita boleh kembali kepada lifestyle kita yang biasa dari segi keuangan? Okey. Satu benda terutamanya yang bagi kerja swasta adalah kita boleh tengok ekonomi dunia dan tempatan. Termasuk kita juga boleh lihat dari segi harga minyak dunia, ya. Sebab bila COVID-19 ni kita tengok banyak benda yang terganggu, ya. Salah satunya kita tengok penggunaan minyak pun dah berkurangan lah sebab orang semua duduk dalam rumah. Satu dunia 3,000 juta orang terkandas di rumah, ya. Jadi itu salah satu juga yang kita boleh lihat sebagai nak melihat sama ada kita dah boleh belanja seperti biasa atau tak. Dan keduanya kita dah tengok ekonomi kita. Setiap masa kita boleh dengar contoh daripada Astro awal ni tentang perkembangan ekonomi negara dan juga Bursa Malaysia. Buat masa ni kita boleh lihat Bursa Malaysia, kejatuhannya ada saham yang jatuh 76%. Jadi apabila indeks Bursa Malaysia contoh dah jadi kembali 1,700 ke 1,800, itu salah satu tandanya ekonomi kita dah semakin ataupun dah stabil. Dan kita dah boleh kembali kepada sedia ada, insyaAllah. Tapi apa-apa pun sebagai backup, kita mesti kena ada 6 bulan gaji, terutamanya bagi pekerja swasta. Ya, sebab saya jangka dalam proses penularan wabak ni, ada syarikat akan tutup kedai, ada syarikat akan downsizing. Kita takut kita yang akan termasuk daripada kategori individu yang akan di downsizing sama ada dalam tempoh 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua. Okey, menarik Syamsuddin sebut tadi bursa saham. Kerana kita lihat ada individu-individu yang ketika mereka berada di dalam rumah, mereka kurang boleh keluar kecuali untuk beli barang keperluan dan sebagainya. Ada antara mereka yang semakin kreatif untuk mencari cara untuk menjana pendapatan yang lebih, sama ada memang dari segi hobi mereka mahu memaksimumkan waktu di rumah ataupun mungkin mereka mahu menyediakan kapasiti keuangan mereka untuk ekonomi yang mungkin sedikit lembab selepas ini. Jadi dah tak kala kita berada di dalam rumah, apa cara kreatif untuk kita cuba terokai untuk menjana lebih pendapatan? Kerana ada yang mengatakan bahawa inilah masa untuk membeli saham kerana rendah dan ada di rumah, trading, main forex, pelaburan dan sebagainya. Bagaimana kita maksimumkan masa kita di rumah sekarang, yang bawa kata orang alang-alang, untuk kita menjana pendapatan lebih? Baik, bagi yang mana yang dah ada CDS account, dah ada, ya. Jadi kita dah boleh start membeli saham di Bursa Malaysia. Sekarang adalah antara waktu yang sangat-sangat terbaik untuk kita membeli saham di Bursa Malaysia. Seperti mana kita tahu, nilai Bursa Malaysia kita dah jatuh. Nilai dia secara keseluruhan lebih pada 1.5 trilion, ya. Sekarang dah jatuh lebih pada 40 bilion jatuh. Jadi ini adalah masa juga untuk kita membeli saham bagi yang ada duit.
bagi yang ada duit lebih, ini adalah masa untuk membeli saham dan kita simpan sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun setahun. Ya, sekurang-kurangnya. Itu yang satu. Yang bagi yang tak ada akaun CDS account ataupun tak ada duit sangat, kita boleh tengok yang lain lagi. Bagi yang ada duit lebih, kita boleh beli emas. Emas pun salah satu benda yang kita boleh beli. Tapi cuma tengok masa harga rendah. Sebab sekarang di rumah kita dah ada online, harga emas trading Bursa Malaysia kita boleh tengok setiap hari dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu sekarang kita ada shopping online yang mana orang boleh beli barang secara online. Ini adalah masa juga untuk kita jadi dropship, ya. Masuk website, cari. Sebab orang duduk kat rumah, orang mungkin nak baca buku. Ya, di luar sana ada banyak e-book yang dijual. Dan kita cuba masuk sebagai jadi affiliate ataupun dropship, ya. Affiliate maknanya kita promote di Facebook kita, orang beli e-book tu dan kita akan dapat komisen. Ini kita boleh buat sewaktu kita berada di rumah. Dan bagi tuan-tuan dan cik puan yang ingin meneroka bidang baru, iaitu inilah masa tuan-tuan boleh menulis buku, ya. Menulis buku bukan memerlukan kita dapat bahasa Melayu A ataupun English A. Pengalaman kita duduk di rumah ni, kita boleh tulis sebuah buku. Macam sahabat saya lawyer, 2 minggu lepas dah siap sebuah buku dia boleh buat. 2 minggu mana lebih kurang seminggu lebih duduk di rumah ni. Kita ada lagi sehingga 14 April. Ya, kita boleh mengasah bakat kita, bakat menulis dan sebagainya. Dan bagi untuk membuat bisnes lain, inilah masa kita gunakan Google, tambah melalui 1 April. Kerajaan menawarkan dekat saya melalui telco tertentu 1 gig sehari daripada pagi sampai petang. Gunakanlah untuk search apa peluang ruang yang kita boleh janakan pendapatan melalui rumah. Biasa ada terlampau banyak. Cuba kita nak cari di Google. Dan jangan rugikan masa kita sewaktu ni, sebab ini adalah peluang untuk kita menghasilkan bisnes yang ataupun pendapatan yang kita tak pernah buat sebelum ini.